Okey, untuk waktu ini kita nak bawakan topik berkaitan dengan kos sara hidup. Ini sebagai menyahut seruan untuk membantu kos hidup rakyat dan Perdana Menteri mengumumkan inisiatif kerajaan seperti Menu Rahmah yang telah pun kita war-warkan dan kita kongsikan dari awal tadi. Betul. Jadi bersama kita pada waktu ini untuk berbicara tentang kos sara hidup, Profesor Mari Dr. Nur Adli Rizwan Muhammad Dali yang merupakan penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey doktor, dari awal pengenalan kita tadi kita bercakap berkenaan Menu Rahmah. So pasti ia inisiatif daripada pihak kerajaan dengan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha restoran, pemain industri makanan dan sebagainya. Jadi mungkin untuk pengenalannya doktor boleh berikan gambaran bagaimana dengan pelaksanaan inisiatif Menu Rahmah ini dan usaha untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Okey, kita kena tengok dia punya asas dia kenapa tiba-tiba ada Menu Rahmah dan sebagainya lah. Okey, kita tahu bahawa dalam konteks kita hidup di dalam waktu sekarang ni, kos sara hidup tu dia selalu kita dengar ramai orang akan kata harga barang naik dan sebagainya kan. Dan ini bukannya suatu fenomena hanya di Malaysia saja. Okey. Ini satu fenomena global. Kalau kita tengok data kan daripada Bank Dunia, IMF, okey, kalau inflasi sebagai contoh kita cerita inflasi sikit inflasi dunia adalah 8.8 purata inflasi seluruh negara-negara di dalam dunia 8.8%. Malaysia berapa? Malaysia pada tahun lepas kita meningkat, ialah ada kenaikan tetapi hanya pada kadar 3.3%. Okay. Memang naik, sepatutnya kalau ikutkan kita target inflasi pun 2% setahun saja. Kalau naik harga kita asalnya dalam 2%. Tapi tahun lepas 3.3%. Tapi masih lagi jauh berbanding dengan kadar inflasi dunia 8.8%. Jadi maksudnya kita rasa kos sara hidup kita meningkat, tapi di negara lain tu lebih tinggi lagi dia punya kos sara hidup dan juga amat dirasai. Okay? Terutamanya pada tahun 2023 ni kita akan lihat kebanyakan pakar-pakar ekonomi yang mengatakan bahawa ekonomi akan mempunyai sedikit kelembapan. Okay? Tapi dalam konteks kenaikan ataupun sara hidup ni kan, kita dah tengok punca-puncanya. Pertama yang kita boleh katakan naik tu disebabkan pasca pandemik. Masa pasca pandemik tu ialah masa time pandemik kita semua tak boleh nak keluar, PKPP lah, PKPD lah dan sebagainya kan. Jadi kita tak boleh nak belanja sangat. Bila dah buka tu belanja. Kan? Jadi permintaan terhadap barangan pada waktu tersebut memang meningkatlah, kan? Memang meningkat. Jadi bila permintaan tinggi seperti yang kita maklumkan, dia akan meningkatkan harga barangan. Tetapi kalau kita lihat juga dalam konteks kenaikan harga ni, dia bukan hanya disebabkan oleh permintaan barangan sahaja, tetapi disebabkan oleh penawaran. Sebab pada waktu awal masa tahun lepas kita ada masalah konflik Rusia dan Ukraine yang mengganggu gugat bekalan rantaian makanan. Kita ini sebab pengimport komoditi bersih. Kan kita maksudnya kita ni bila barang makanan tu kita import, banyak kita import. Okey, daging kita import, gandum kita import dan sebagainya kan. Jadi kita import banyak dan membuatkan kita ni terpaksa import juga inflasi yang disebabkan oleh mereka ni ada masalah. Tapi dengan tak semena-menanya kita pun sama-sama sekali. Kan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks nak menyelesaikan masalah ataupun mengurangkan kos sara hidup ni, kita ada penyelesaian jangka pendek dan juga jangka panjang. Apa yang dia buat sekarang ni, contohnya Menu Rahmah tu adalah satu program yang baik, iaitu ianya memberikan satu kelegaan jangka pendek. Saya akan beritahu jangka pendek. Sebab apa? Menu Rahmah ni harganya RM5 kan, RM5. Dan ia sangat-sangat berpatutanlah kepada golongan B40 dan juga golongan terutama kalau boleh diperluaskan kepada pelajar. Okay? Jadi ini satu program yang baik, tapi persoalannya, adakah ianya boleh berterusan? Sustainable ataupun tidak. Kan? Sebab ianya akan melibatkan juga pengguna. Pertama, memang mendapat manfaat. Yang kedua, kita kena tanya juga kepada peniaga. Sama ada peniaga boleh bertahan ataupun tidak. Sebab mungkin dalam jangka pendek dia mungkin boleh menyokong untuk memberikan pada harga yang murah, iaitu RM5 ni. Tetapi kalau dalam konteks jangka panjang, dia ini satu permainan volume, iaitu dia perlu jual dengan
satu volume yang agak tinggi. Okey, baik. Jadi itu satu isu yang boleh kita bincangkan ya, bersama ada ia boleh kekal sustain ataupun tidak selepas ini. Cuma satu persoalan, katanya solusi untuk tentang kos sara hidup ni tu bagi jangka masa panjang adalah ramai yang minta ni kan, naikkanlah gaji. Jadi apa pandangan daripada doktor? Okey, dia sebenarnya macam ni Kalau ikutkan kajian, kajian-kajian akademik lah kita kalau melihatkan data-data ataupun kajian yang telah dijalankan, apabila kita menaikkan gaji, harga barangan pun akan naik. Harga barangan akan naik. Okey, jadi maksudnya kalau kita nak kata bila kita naik gaji harga barang tak naik ataupun kekal pada sama, mungkin tidak. Okey. Tetapi kalau kenaikan gaji tersebut adalah lebih tinggi daripada kenaikan barangan, itu okey. Saya rasa boleh dilihat sebagai satu mekanisme macam mana kan ia boleh mengurangkan beban. Tetapi kalau kita naik gaji tapi harga barang lagi naik, jadi tidak memberikan kesan lah. Sebab apa, gaji naik tapi barang pun naik lebih dan lebih sama je lah situasi ataupun lebih tinggi naiknya kan. Jadi ia akan memberikan. Jadi maksudnya dalam konteks ni perlu dilihat juga adakah dia punya kenaikan itu memberikan kesan positif ataupun dia memberikan kesan yang negatif. Sebab kalau ikutkan kajian-kajian memang ada kenaikan. Tapi kita dia punya marginal tu maksudnya bila kita naik ni berapakah naik dia punya harga barangan tersebut. Okey doktor, ada juga yang menyuarakan adakah wajar kerajaan pada ketika ini untuk mewujudkan kedai-kedai barangan asas yang menjual barangan asas pada kadar yang lebih rendah daripada pasaran, khususnya dalam memberi manfaat kepada golongan B40 dan M40 doktor? Okey, yang ni sebenarnya pernah dilaksanakan dahulu dan telah dihentikan. Okey, dia mungkin ada beberapa isu yang perlu dilihat kan. Tapi dalam konteks ni ada dua metod lah, dua cara. Pertama ialah kerajaan dia menyediakan. Okey, dia menyediakan barangan makanan dia melalui kedai-kedai yang tertentulah. Kedai apa kan, Satu Madani ke apa ke macam itulah. Okey. So kat sini dia adakan satu dilema, iaitu maknanya kerajaan perlu memberikan subsidi kepada rakyat. Okey, dan subsidi ini dia akan menimbulkan kos. Okey, ini satu aspek. Yang keduanya ialah kerajaan boleh memberikan tidak melaksanakan perkara tersebut, tetapi menggunakan pasaran bebas, iaitu tidak melaksanakan kedai yang menjual barangan murah tu. Mungkin dia boleh membantu golongan B40 daripada mekanisme lain, iaitu seperti pemberian voucher ke ataupun maksudnya ada banyak alternatif, banyak alternatif yang boleh dilaksanakan, boleh dikaji, dipertimbangkan dan boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, baik, menjelangnya tarikh belanjawan 2023, banyak jangkaan dan juga harapan pastinya, dan pada hemat doktor sendiri, apakah lagi antara mekanisme ataupun inisiatif yang juga perlu diambil kira oleh pihak kerajaan, khususnya berkenaan dengan isu kos sara hidup ni, doktor? Okey, tadi kan kita bincang tentang kos untuk menyelesaikan masalah ni, kita ada penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang kan. Penyelesaian pendek tu kita lihatlah kepada menu rahmah, jika saya beri satu contoh, ataupun mengawal harga lah kan, itu semua adalah satu jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang tu kan, kita kena perlu fokuskan. Sebab apa? Ianya boleh memberikan penyelesaian yang lebih sustainable. Okey, iaitu masalah tadi kita sama ada permintaan ataupun penawaran kan. Permintaan selalunya dia orang gunakan naikkan OPR dan sebagainya. Okey, kalau untuk penawaran tu adalah berdasarkan kepada kita tak cukup. Daging ayam ke daging lembu kita tak cukup dan kerbau dan sebagainya lah. Jadi kat sini kita boleh melihat dalam mungkin dalam bajet ni kita boleh melaksanakan program-program yang mana kita galakkan orang-orang muda ni untuk menceburi bidang pertanian moden, yang smart agriculture ni kan. Jadi kalau kita lihat dalam bajet yang 2023 ni diberikan peluang untuk orang-orang muda ni di dalam industri pertanian, peternakan, mungkin dia nak beli ikan ke, tapi yang boleh memberikan
bekalan makanan kepada kita. Jadi kita tak payahlah kita nak import lagi. Okay, sebagai contohnya daging yang kita import kan. Jadi kita sekarang ni daripada kita jadi pengimport, kita pula boleh jadi pengeksport pula. Kepada negara-negara luar. Yang tu mungkin boleh dilihat dari segi jangka panjang. Itulah harapan yang kita mahu saksikanlah. Doktor menyentuh berkenaan sekuriti makanan dalam hal ini. Ada juga berkenaan dengan sekuriti makanan ini, ada juga yang menyuarakan berkenaan dengan kewujudan kartel-kartel dalam rantaian bekalan makanan ini yang perlu dihapuskan untuk kita memastikan kos sara hidup kita kekal stabil. Jadi bagaimana suara daripada doktor sendiri? Ini satu perkara yang memang memberikan masalah lah. Bila kita katakan masalah lah kepada kita. Sebab apa? Harga barangan ini kadang-kadang kita tak boleh nak tentukan. Tapi sebenarnya kita mempunyai, masa pengguna juga mempunyai kuasa. Kalau kita lihat sebagai contohnya, harga barangan itu dimanipulasikan oleh setengah pihak ni, maka kita boleh berbuat sesuatu. Tetapi kerajaan juga memegang peranan yang penting. Kalau kita tengok kartel tu ada, mungkin kartel tu perlu dipecahkan. Apabila maksudnya dikatakan dipecahkan tu dia menjadi pasaran bebas lah. Dia menjadi pasaran bebas, maksudnya ianya bukan dikuasai oleh 4 atau 5 syarikat dan sebagainya. Jadi dia menjadi satu pasaran bebas. Itu yang mungkin boleh dilaksanakan oleh kerajaan, sama ada dia tidak mahu ada oligopoli dalam ekonomi tu, oligopoli, tapi kepada free market lah. Okey, baik, dan diharapkan segala dapatan dan juga mesti diskusi yang kita bawakan bersama dengan tetamu kita, itu Profesor Mari Dr. Dor Adli Rizwan Muadali, pengasis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, dapat dijadikan sebagai satu manfaat dan juga input pada anda untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih kami ucapkan kepada doktor atas masa yang diberikan pada pagi ini untuk berbicara tentang kos sara hidup. Dan terima kasih pada